dia dibaca. Betul tak? Guru besar kena ada grup WhatsApp. Hantar PPPM cerita, oh dia membaca. Kan? Kita pun sekarang kadang jadi generasi Y juga, nak cuba supaya ikut ke trend dia. Kemudian majoriti 25 83%, 34 58% sekolah rendah. Sekolah menengah 31 hingga 21% lelaki, 69 wanita. Macam mana nak menangani wanita? Ini semua kena tahu. Sekolah rendah 69,6 wanita, 34 lelaki. Ini demografi yang kita kena faham dalam kita nak menyampaikan menggerakkan pelan pembangunan pendidikan. Okey. Ini dia bagaimana usaha dilakukan. Yang pertama kita kena konteks dulu. Saya telah dengar tentang inisiatif PPM. Ini kita kena fahamkan. Dengarkan dia dulu. Dendangkan dulu dengan pelan pembangunan pendidikan. Lepas tu berikan kesedaran. Sepatutnya mengubah amalan biasa kita, sedar macam mana bila ada pelan pembangunan kita nak mengubah cara kita mengajar. Faham transformasi akan memberi peluang untuk membaiki majukan organisasi. Terima lagi, mahu kan? Terima tu kita maknanya mahulah. Tadi yang saya cerita, saya percaya transformasi penting untuk mengekalkan. Jadi kalau dah ada kemahuan ini, percaya transformasi penting untuk mengekalkan persaingan, baru ada komitmen. Komitmen ni maknanya boleh buat. Transformasi adalah sebahagian daripada cara saya bekerja. Ini kalau kita nak buat daripada konteks, kesedaran, kepahaman, penerimaan. Kalau kita tanya kat sekolah ni sampai mana? Konteks pun belum tahu lagi. Saya dengar, awak ada dengar PPM? Saya belum pernah dengar. Kan tak dengar kacau lah kalau tak dengar. Lepas tu sedar pun tak sampai lagi. Jadi tuan-tuan kena tengok di sekolah tu. Kalau tuan-tuan nak melakukan pastikan perubahan di sekolah tuan-tuan masing-masing, kena pastikan guru-guru dah komit kepada pelan pembangunan pendidikan itu. Macam mana nak sampai tahap itu kalau hanya takat 2 jam bagi ceramah, takat bagi edar risalah aja. You boleh expect dia sampai komitmen ke? Tak sampai. Pasti tak boleh ni. Ya, jadi kena make sure ni. Pengatur guru besar kena all out. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai frontliners ini. Frontliners untuk memastikan segala program berjalan dapat mencapai matlamat. Dulu apa? Ini tak apalah, ini cerita je evolusi. Dulu nak sampaikan cerita lukisan dinding, batu bersurat. Terengganu batu surat kan? Batu majalah, surat khabar. Kini online 79%, search engine. Traditional media 64%, hybrid media 62%, social media 57%, own media 54%. Sekarang dah berubah. Era kita dah lain, bukan era lukisan dinding, bukan era batu bersurat. Dulu nak nyampaikan maklumat guna batu bersurat, contohlah itu kebetulan dekat Terengganu ya. Majalah, surat khabar dah tak baca. Gen Y ni. Ini dia. Banyaklah. Ini tak apa Facebook tengok 24%. Banner billboard 23%, blog 20%. Advertisement magazine 20%, text messages 19%, interview on radio 15%. Tak baca tak dengar orang interview 15% ya. Email from friend 14%, direct mail 8%, read from internet dan sebagainya. Dan information from school 1% je. Pengetahuan sekolah dan guru diperlukan untuk menatar maklumat 1% je baru. Dia kata yang dapat daripada sekolah baru 1%. Yang dia banyak dapat maklumat Facebook. Dia kata 24% kajian dia buat. Tak? Mengapa kita tak misalnya menyampaikan melalui Facebook dan sebagainya? Sebab dia tak dengar sekolah langsung 1% je dia kata dapat maklumat ini. Okey. Expert, penyampai yang dianggap mempunyai credibility dalam kajian di dunia dunia bersama Malaysia. Dia kata kalau academic expert di dunia 69%, di Malaysia 71%. Dia percaya pada akademik. Technical expert 67%, Malaysia 73%. Professional 61%, 69% di Malaysia. NGO 63%. Financial industry analyst 54%.
CEO 55%, government officer 48%. Rendah sekali government officer ni. Orang lebih dengar akademik ni. Contoh begitu. Jadi macam mana kita nak gunakan maklumat-maklumat ini? Jadi yang penting ialah kita kena cari orang yang mempunyai credibility. Siapa yang credibility di sekolah menyampaikan pelambang pendidikan? Pengetua, guru besar. Mana ada orang kredibel lagi kat sekolah bercakap pasal pelambang pendidikan? Saya turun sendiri bercakap pasal pelambang pendidikan sebagai timbalan ketua perkara. Saya harap saya orang yang kredibel bercakap. Saya boleh hantar pegawai aja untuk datang. Tuan-tuan tak percaya, saya datang sendiri. Kalau dekat sekolah tuan-tuan tak bercakap sendiri, siapa lagi nak harap bercakap? Tuan-tuan kena bercakap selalu sendiri. Pelan pembangunan pendidikan, baru dia, sebab tuan-tuan adalah orang yang kredibel. Jangan serahkan guru besar penaung pelan pendidikan. Mana boleh penaung? Guru besar pengetua, pengerusi. Pengetua, pengerusi pelan pendidikan. Bukan penaung. Kadang-kadang kita kat sekolah jawatan kursus kurikulum penaung pengetua. Mana boleh? Pengetua mesti pengurusi. Dia baginya penaung kanan jadi pengurusi. Tak boleh. Ini tugas besar. Mesti kita sendiri jadi pengurusi. Saya pernah juga jadi pengetua. Jadi memang kita sendiri akan ambil tanggungjawab itu. Ini dia. Kajian yang dibuat, kalau tuan-tuan bercakap 3 kali, 35% orang faham. Kalau tuan-tuan cakap 4 hingga 5 kali, 29%. Jadi kajian ni dia kata, kalau tuan-tuan bercakap 3 hingga 5 kali, 64% orang faham. Tapi tuan-tuan dah bercakap berapa kali? Tapi dia kata kalau lebih-lebih sangat pula 10 to more time, dia kata dah jadi tinggal 12% je. Orang dah macam kita MS370 lah. Hari-hari dah sampai 80 hari, lama-lama dah tak nak dengar dah. Masa 4 hingga 3, 5 kali tu betul-betul cakap yang biar orang faham. Ini kajian dibuat. Apa yang penting untuk berubah? Dia kata perubahan ini dia macam jigsaw puzzle. Mula-mula jigsaw puzzle berteraburan, tak bersatu. Jadi yang pertama dalam pengurusan perubahan ialah hasrat untuk berubah. Mesti ada hasrat untuk berubah dulu. Masing-masing hasrat je dulu, tak cukup belum. Hasratnya ialah memahami mengapa perubahan adalah penting, mengapa perlu berubah, pelan pembangunan pendidikan perlu berubah. Kena fahamkan, kena sedarkan. Kalau tak, Malaysia duduk 1/3 di bawah. Malaysia ketinggalan dengan Singapura, Malaysia ketinggalan dengan Vietnam. Vietnam yang baru pertama kali masuk tim PISA sudah menduduk 17. Sudah menduduki tempat yang ke-17. Kan? Jadi mesti ada kepahaman tu. Semua orang kena sedar hasrat untuk berubah kena ada. Kemudian bersedia pula untuk berubah. Dah ada hasrat untuk berubah, bersedia untuk berubah. Mempunyai kemahiran yang diperlukan dan pengetahuan yang mencukupi untuk mencapai matlamat organisasi. Dan yang penting sekali ialah boleh berubah. Barulah ngam kita punya jigsaw puzzle itu. Proses, sistem, struktur, tindakan semua sejajar dengan objektif organisasi. Semua orang nak berubah dalam organisasi itu. Semua cikgu, staf sokongan, pengetua, penongkanan, semua bersama-sama nak berubah. InsyaAllah ini akan baik. Okey, tak payah detail kan. Ada 8 langkah ni. Kota kata 8 langkah. Mewujudkan rasa kesegeraan, membina pasukan pembimbing, memastikan visi tepat, berkongsi visi, membolehkan tindakan, mencipta kejayaan jangka pendek dan memastikan ia tekal menggabung penambah baik. Bila kita capai kejayaan jangka pendek, kekalkan kejayaan itu, insya-Allah dia boleh berubah. Tapi dia bermula daripada langkah-langkah yang penting sekali ialah sense of urgency. Kita dah masa dah lewat ni, sekarang dah setahun 6 bulan dah pelan pembangunan pendidikan. Sekolah dah berlaku, pelan pembangunan dah setahun 4 bulan ni. Tak ada sense of urgency. Masalah kita tidak ada sense urgency ni, kesegeraan itu.
Rasa kesegeraan supaya pelambangan ini mesti disegerakan dilaksanakan di sekolah. Tak tahu sampai 1-6 bulan, besok puasa raya, habis tahun, 2 tahun dah, habis tak ada apa. Tahun depan begitu, akhirnya 2025. Lepas tu apa berlaku? Tak ada apa-apa berlaku. Masalah kita. Menyesal kita besok. Kalau bersara menyesal. Mengapa masa saya ada kuasa, masa saya boleh laksanakan, saya tak buat. Dah bersara, alamak, tak buat apa-apa saya dulu, pelambangan. Menyesal. Saya ada 6 bulan untuk bercakap pasal pelambangan pendidikan. Tapi saya kena bercakap. Kalau tak menyesal lagi. Jadi dikata pengurusan perubahan adalah benda yang perlu ada. Bukan nice to have saja. Bukan perubahan tu nice to have, tapi need to have. Maknanya kita perlu ada itu. Pengurusan perubahan mesti berlaku di sekolah. Untuk bagi kejayaan transformasi. So apa yang kita pelajari dekat sekolah ni, kalau kita tengok dia apa yang dipercayai dilakukan oleh kepengetua guru besar dalam penyampaian pelambangan. Satu, dia kata pameran 25%. Kaedah digunakan guru besar untuk menyampaikan pelambangan. Yang kita buat ni 42%, guru besar 25% saja. Ini kajian kepada, ini yang kita buat kajian di, kita silap saya di Kelantan. Kajian di Kelantan. Pengetua kata melalui pameran 25%, kata melalui pameran seminar. Penerangan dari sekolah tu dia kata 33%. Tinggi tu. Dan kaedah yang dipercayai berkesan ialah seminar dan taklimat, dia kata. Tapi yang dibuat oleh pengetua 25%. Penerangan oleh sekolah dia kata hanya 22%. Tapi sekolah banyak buat yang itu. Media akhbar dia kata 14% saja dia punya keberkesanan. Tetapi media cetak itu dia buat 31%. Dia sekolah kata digunakan 31% dan sebagainya. Mobile kesannya 20% tapi hanya 7% pengetua gunakan. Media sosial 3%. Ini jadi maknanya kita kena tengok mana yang paling berkesan. Mungkin pameran di sekolah, seminar, bengkel, selalu ada kan di sekolah. Kemudian kalau kita tengok kajian peranan yang warna merah itu bilangan pendidikan guru besar dan pengetua. Yang tidak pernah tu kosong lah. Yang paling tinggi 2 hingga 5 kali ada. Ada ramai, ada lebih kurang 100. Yang merah itu bilangan pendidikan kepada guru besar pengetua. Jadi maknanya yang 6 kali sikit, yang banyak ialah antara. Yang betul tadi kalau kita kajian kita 3 hingga 5 kali tadi. Itu kalau boleh dibuat. Boleh sampai 3 hingga 5 kali. Sampaikan pada cikgu-cikgu ni. Okey. Peranan pengetua dan guru besar. Apakah peranan kita sebenarnya? Kalau tengok gambar tu, kita ni sebagai pemimpin bukan duduk belakang. Kita duduk depan, tapi kita tarik orang ikut kita. Nampak tak? Itulah pemimpin. Pemimpin ialah mempengaruhi. Pemimpin mengajak, bukan pemimpin nyuruh saja. Atau pemimpin jalan dulu je, orang belakang ikut. Tetapi gambar ini menggambarkan bagaimana peranan pemimpin itu sebenarnya dia mengajak, menarik orang supaya mari sama-sama kita panjat tangga. Peranan kepimpinan. Kepimpinan berarti membantu kaki tangan ataupun subordinate bergerak ke satu tempat yang mereka fikir tidak boleh sampai. Itu dia, yang dia rasa tak boleh sampai itu. Dia kata pemimpin yang hebat ni, dia nak bawa pengikutnya ke satu tempat yang pengikut terfikir, mana kita boleh sampai. Itulah pemimpin sebenarnya. Kalau you boleh bawa, kita boleh sampai. Itu biasa. Pemimpin yang hebat, dia boleh bawa pengikutnya ke satu tempat yang pengikutnya tak terfikir kita boleh sampai tempat itu. Misalnya katalah sekolah tuan kata, kita nak jadi nombor 1 di Terengganu. Seorang cikgu pun tak percaya kat sekolah itu. Tetapi tuan-tuan boleh bawa sampai dapat nombor 1. Dia tak percaya.
Itulah sebenarnya pemimpin yang hebat, contohnya. Tetapi pengikut kita merasa seronok dalam perjalanan tersebut. Itu penting. Merasa seronok. Sebab itu dikatakan, kejayaan bukan penentu keseronokan, tetapi keseronokanlah yang menentu kejayaan. Saya ulang. Kejayaan bukan penentu keseronokan, tetapi keseronokanlah yang menentu kejayaan. Sebab itu kita hendak, kalau pengikut-pengikut kita seronok, maka insya-Allah kita boleh berjaya. Okey. Ini kita punya Yang Amat Berhormat Tan Sri. Dia kata kualiti guru dan kepimpinan. Penambahbaikan dan memperbaiki guru serta kepimpinan sekolah adalah tumpuan utama yang akan diserkakan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Jadi dua perkara penting. Tuan-tuan sebagai pengetua, guru besar adalah merupakan the key success factor. Selain daripada cikgu kita yang berkualiti, dua ini kalau boleh bergabung, dua ini menjadi satu resipi yang hebat di sekolah, pemimpin yang hebat dan guru yang berkualiti, maka itu merupakan satu faktor penentu kepada kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kepimpinan instruksional adalah instructional leadership refer to active participation in moving school forward to provide a learning program that is vigorous, bersungguh-sungguh, and relevant in preparing learners for a successful future, and that demonstrates result over time. Jadi kita ni tuan-tuan ialah pemimpin yang terlibat secara aktif. Active participation. Kita bukan duduk armchair, tapi kita sendiri turun. Macam tadi, tarik tangan, mari kita sama manjat. Active participation. Itu yang dikatakan kepimpinan instruksional. Dan dia menyediakan program-program pembelajaran, macam pembelajaran aras tinggi, kebat, pembelajaran bahasa Inggeris. Saya tahu Terengganu menekankan sekarang kepada pembelajaran bahasa Inggeris. Dan perhimpunan bulanan pengarah akan cakap dalam bahasa Inggeris. Saya tahu semua cerita-cerita ni. Sebab Terengganu ni selalu saya datang. For a successful future, and that demonstrate result over time. Ini dia yang penting, ialah kita dapat menghasilkan hasil kejayaan. Dan kejayaan masa depan, dan juga menghasilkan kejayaan yang betul seterusnya. Apa lagi kepimpinan instruksional yang dikatakan tadi? Pemimpin pengajaran perlu membawa ke dalam dirinya 7 tabiat orang berkesan. Ini yang dikatakan oleh Stephen Covey. 7 habits highly effective people. 7 habits for highly effective people. Macam first thing first dan sebagainya kan. Synergy, ada synergy. Kalau baca balik buku Stephen Covey. Untuk dikongsi bersama dengan pengusaha kurikulum dan bertindak sebagai jurulatih pengajaran dan pembelajaran. Pengetua ini menjadi jurulatih pengajaran dan pembelajaran. Pengetua adalah merupakan pengurus kurikulum. Pengurusan kurikulum, dia adalah pengurus, dia terlibat dalam pengurusan kurikulum. Dan juga menjadi jurulatih pengajaran dan pembelajaran. Pada saya pengetua adalah SISC sekolah. SISC sekolah itulah pengetua sebenarnya. School Improvement Specialist Coach kat sekolah. Selain daripada SIC yang ada kat PBD. Betul tak? Pada saya lah. SISC Plus, ketua SISC Plus sekolah itulah pengetua. Yang guru besar. Sebab dia boleh ajar guru macam mana mengajar yang baik. Macam mana tunjuk pengajaran yang berkesan. 5 tugas seorang pembimbing instruksional iaitu sebagai pembimbing dan membantu secara berlangsung kepada guru, membangunkan kelompok, menggerakkan perkembangan staf, membangunkan kurikulum dan menggerakkan kajian tindakan. Kajian tindakan juga merupakan satu aspek yang mustahak dalam pembimbingan. Membantu langsung guru, dia bantu guru
Membangun kelompok. Kelompok ialah PLC tadi, Professional Learning Community. Kelompok-kelompok di sekolah diwujudkan. Guru sains, guru bahasa Inggeris duduk sama bincang. Perkembangan staf digerakkan di sekolah. Ini pelan pembangunan pendidikan. Pengembangan staf ni kalau boleh wajib. Tahun ni, tahun sampai seterusnya. Pelan pembangunan pendidikan adalah agenda penting dalam CPD. Continuous Professional Development. Mesti cerita pasal pelan pembangunan pendidikan. Ambil satu topik hot hari ni. Hari ni cerita pasal kepimpinan. Macam mana nak bina kepimpinan di kalangan pelajar. Macam mana nak bina perpaduan di kalangan pelajar. Wah, itu merupakan professional development. Macam mana nak meningkatkan kerjasama ibu bapa di sekolah misalnya. Ini perkara-perkara yang kita harus jadikan sebagai program pembangunan staf di sekolah. Wajib. Pelan pembangunan pendidikan ialah agenda wajib. Patutnya. Okey, ini dia. Kalau kita tengok dalam kepimpinan 11 elemen, kita ada 11 dipanggil 3 dimensi, ya, mendefinisikan misi sekolah, merangka matlamat sekolah, menyampaikan matlamat sekolah, penyeliaan, matlamat sekolah mesti selari dengan matlamat pelan pembangunan pendidikan. Selari baca apa yang disebut dalam pelan. Saya sebut visi misi kementerian tadi. Awal-awal saya sebut. Selari kan. Kemudian program instruksional apa? Penyeliaan. Cikgu mengajar tak hot sini. Masuk kelas pengetua tengok guru ni mengajar kaedah lama ke mengajar low order thinking skill. High order thinking skill ke low order thinking skill cikgu mengajar. Kalau masuk kelas cik tanya siapa, di mana, jarang soalan mengapa, kenapa, bagaimana, bagaimana. Soalan-soalan itu tidak timbul. Soalan yang timbul adalah siapa dia ni, mengapa, apa dia. Itu soalan-soalan aras rendah. Tengok guru-guru kita mengajar. Menyelaras kurikulum. Kurikulum kita. Menyelaras kurikulum maknanya seperti PBS tadi, pentaksiran. Apa yang guru ajar, apa yang didokumenkan sama dengan apa yang diajar, apa yang diajar sama dengan apa yang ditaksir. Memantau kemajuan murid, tengok kemajuan murid. Dari segi bahasa Inggerisnya macam mana? Dari segi soalan-soalan sukarnya murid boleh jawab ke tidak? Kalau kita tengok soalan tu, dalam yang dikeluarkan oleh lembaga dia ada 50% senang, 30% sederhana, 20% susah. 20% arah tinggi murid kita boleh jawab ke tidak? Contohnya, ini menyelaras memantau kemajuan murid. Mengawal waktu PNP, ini biasalah MMI, selalu sekarang disebut. Membudayakan perkembangan profesional tadi, mesti melalui pelan pembangunan pendidikan. Mengekalkan ketampakan, guru besar nampak dirasai kehadiran di sekolah. Menyediakan ganjaran kepada guru, menguatkan standard akademik dan menyediakan insentif kepada pelajar. Ini kepimpinan instruksional. 11 elemen kepimpinan instruksional dari 3 dimensi kepimpinan instruksional tadi. Jadi elemen-elemen yang kita elemen 1, elemen 2 tadi, elemen 1 tadi apa? Misalnya 1, 2 merangka matlamat misalnya, melaksanakan ABC, kemudian berjadual menambah baikkan tindak ikut penyeliaan, ini saya dah sebut tadi, tak payah saya ulang. Termasuk yang elemen 5, 6, 7, elemen 9, elemen 8 ni kalau kita tengok daripada elemen tadi, elemen 3 ialah penyeliaan berjual murid, cikgu menyelia guru, menambah baikkan tindak ikut penyeliaan. Elemen 4 warga berfokus kepada kurikulum, rekayasa panitia misalnya. Makna panitia ni kena dimajukan, diubah sesuai peranan panitia di sekolah ni. Ketua-ketua panitia ni kena ubah peranan dia. Bukan hanya peranan cara lama tu. Hanya memerlui pentadbiran. Elemen 5, mekanisme pemantauan kemajuan murid, lebih berfokus, data driven. Kalau boleh kita ada dipanggil apa? Yang sekarang dipanggil dialog prestasi.
Dialog prestasi ni penting di sekolah. Misalnya ketua panitia panggil semua guru-guru mata pelajaran buat dialog prestasi. Ketua panitia dipanggil oleh ketua bidang untuk adakan dialog prestasi. Semacam kita buat sekarang PBD dengan JPN, ada dialog prestasi. Itulah peranan dia. Pengurusi panitia sekolah ni boleh adakan dialog prestasi dengan cikgu-cikgu dia. Mengapa kelas ni tak maju, mengapa budak ni lambat. Itu dibincangkan. Ini kita kena re-engineering peranan panitia di sekolah ni. Saya rasa kalau kita boleh tingkatkan peranan panitia sekolah, insya-Allah. Kemudian nombor 6, melindungi masa pembelajaran, MMI. Program guru terganti dan sebagainya. Elemen 7, ni Professional Learning Community, PLC yang saya sebut tadi. Membudayakan perkongsian amalan terbaik di kalangan guru-guru. Kalau ada guru-guru yang bagus dalam pengajaran kemahiran aras tinggi, kongsikan, sebagainya. Nombor 8, melindungi masa profesional, walk the talk, komunikasi berkesan, accessible open door policy. Ini tadi dipanggil ke tampakkan pengetua. Maknanya guru pengetua ni sentiasa walk, sentiasa ada komunikasi dengan cikgu. 9, program penghargaan ganjaran guru. Kena berikan ganjaran guru ni. Guru-guru yang hebat beri. Guru-guru yang boleh cemerlangkan murid sekolah, murid kelas hujung, bagilah APC. Why not? Mereka yang boleh meningkatkan, walaupun budak kelas hujung tak dapat A, tapi dapat meningkatkan kemajuan, bagi ganjaran mereka. Jangan kita bagi ganjaran orang yang melahirkan A je, dia yang hujung ni. Kelas-kelas hujung tu, cikgu yang jaga kelas hujung tu, bagilah ganjaran juga pada dia. Kalau dia boleh berjaya meningkatkan kemajuan murid di kelas hujung itu. Contohnya, program penghargaan kepada guru terancang menyuburkan budaya touching the heart dalam kalangan guru. Ini semua. The heart of transformation ialah the transformation of heart. Orang kata, the heart of transformation ialah the transformation of heart. Hati itu kena ditransformasi, barulah dia boleh membuat transformasi. Kalau hatinya tak mau, susah. Nombor 10 ialah menetapkan penerapan lebih tinggi. Ini untuk menetapkan standard murid. 11 ialah menyuburkan budaya touching the heart di kalangan guru dan murid. Program insentif murid yang terancang dan sebagainya. Dia kata the power of influence never come through fear, deception and ever compromise. Rupanya guru pengetua ini ialah yang perlu the true power and influence itu. Ya, sebenarnya ialah influence itu yang paling penting. I can buy your hand, but not the deepest loyalty and devotion of your heart. I can buy your back, but not the finest and creative thinking of your mind, dan sebagainya. Jadi ini antaranya. Jadi what do leaders have influence over strategy execution? Kita kena mempengaruhi mereka dari segi strategi dan juga execution, pelaksanaan. Ini pendekatan. Okey. Ini yang penting sebagai pengetua, kita ada 3 peranan kita, dimensi. Satu dia panggil strategic. Kita thought figuring out way of to go. Maknanya kita fikir dari segi otak kita. Maknanya dari segi strategi kita. Yang kedua ialah action, tangan kita. Dan feeling emotional intelligence itu hati. Jadi sebenarnya 3 dimensi yang ada pada pengetua ialah dimensi strategi, itu otak, dimensi operasi pelaksanaan tangan, dan dimensi menyentuh hati, komunikasi, itu ialah hati. 3 ini kalau kita kukuh, maka kita menjadi pemimpin yang cukup hebat di sekolah dalam nak melaksanakan pelan bangunan pendidikan. Leadership without the discipline of execution, maknanya disiplin dari segi melaksanakan, is incomplete and ineffective. Kita kena ada disiplin dalam pelaksanaan sesuatu. Without the ability to execute, all other attributes of leadership become hollow. One reason why leaders fail, 70% of strategic failure or due to poor execution of leadership. Dia kata 70% ialah kegagalan strategi. Kita dalam
great execution kita kena jelas. Yang kedua kena ada komitmen. Yang ketiga kita boleh menterjemahkan apa konseptual. Kena mengupayakan kita punya orang, empowerment mereka, jangan bimbang untuk memberi empowerment. Yang penting synergy, antara kita perlu synergy, dan yang penting juga ialah accountability. Semua orang accountable. Ini dia penting dalam pelaksanaan pelan 6 perkara itu. Clarity, commitment, translation, enabling, synergy dan accountability. If you don't believe in the messenger, you won't believe the message. Ini saya akan sebut tadi. Siapa messenger kat sekolah? Pengetua. Sebab pengetua lah cikgu percaya. Kalau you yang menyampaikan tu kita tak percaya, kita tak akan percaya pada message tersebut. Sebab itu dalam menyampaikan pelan penggunaan, biar kita sendiri sampaikan. Kalau kita wakilkan cikgu-cikgu je ke, pertama sekali orang percaya tak yang menyampaikan tu? Kalau orang dah tak percaya kepada yang menyampaikan, orang tak percaya message dia sampaikan. Ini hukum dia, the first law of leadership. If you don't believe the messenger, you won't believe the message. Ini kena jaga. Ini antaranya lah, transformasi saya dah sentuh tadi. Maknanya kita nak pengetua guru besar kalau boleh mengadakan dialog prestasi di peringkat sekolah. Kemudian tadi ni PBS saya pun ada terang tadi, Ustaz apa tadi tu? Oh tak Khalid. Ni dulu sama-sama dengan saya dulu masa PBS, masa saya pengarah lembaga peperiksaan ni, tim saya lah dulu. PBS ni kena faham, PT3 kena faham. Mengapa PBS itu? Kemudian kita cerita pasal MBI ni. Ini peranan kita. Mengukuhkan bahasa Melayu dan memperkasakan memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris. Apa program-program bahasa Inggeris dibuat di sekolah? Kena buat, fikirkan. Dan juga aras tinggi, kebat. Kalau tak silap saya 15 sekolah ni. Mungkin minggu depan ke saya dipanggil, ada pegawai kurikulum akan turun ke sekolah-sekolah nak bimbing macam mana nak buat intervensi. Pastikan pengetua-pengetua faham tentang Teams ni. Tim kena laksanakan. Apa intervensi supaya Teams ini berjaya? Kemudian apa lagi? Ini tim dan bisa tadi. Daripada 14 buah sekolah di Terengganu, pencapaian mock test 2 bahasa Inggeris, murid tingkatan 2 didapati 3 buah sekolah telah mengalami penurunan prestasi berbanding mock test 1. Ini pun kena tengok. Kita ada 207 sekolah ni. Linus, ini satu lagi. Linus ni banyakkan murid untuk skor rendah. Profil guru tak apa. Remove, ni satu lagi remove. Boleh buat. Remove, pelaksanaan program aktiviti menggalakkan integrasi dan perpaduan dengan murid berbilang bangsa di sekolah kalau ada. Bagaimana team building, bina semangat kebudayaan. Annual prasekolah, ini kita boleh tengokkan. Penglibatan ibu bapa dan komuniti. Ini tadi saya juga sentuh. Ini antara fokus-fokus yang kita boleh buat. ICT pun kita boleh buat. Maknanya menggalakkan penggunaan ICT ni. Nilai takkan nak tunggu dari kementerian. Macam mana nak bagi nilai murid-murid, nilai baik, nilai ini sebagainya. Penghayatan penerapan nilai. Saya ingat KBSR, KBSM dulu dah cerita pasal nilai ni. Apa lagi? Kepada saya murid ini, di sekolah pastikan perbelanjaan dimaksimumkan. Cabaran-cabaran banyaklah. Cabaran ialah kredibiliti guru, penilaian penambah baik kurang dilaksanakan, masa terhad, kekurangan ilmu, kemampuan menjadi. Tapi banyak cara-cara penyelesaian. Cabaran-cabaran ini boleh diselesaikan. Misalnya melalui lesson study, PLC tadi, penglibatan guru secara meluas, membina middle managers, empowerment dan sebagainya.
Lead by making others powerful. Maksudnya tuan-tuan jadi pemimpin sekolah, kalau kita nak hebat, kita bina pengikut-pengikut kita yang hebat juga. Kalau pengikut kita hebat, sebenarnya kita hebat. Jangan takut. Kalau pengikut kita hebat daripada kita takut tercabar. Tidak akan tercabar. Malahan kita akan nampak lebih hebat. Kalau pemimpin-pemimpin di peringkat bawah kita, ketua-ketua panitia hebat, ketua bidang hebat, penongkanan hebat, maka kita akan jadi hebat. Sebab dia kata, lead by making others powerful. Jangan bimbang. Dia tak akan ambil alih tugas pengetua, takkan kau ditak pengetua dah. Jangan bimbang. Being a good leader is not something that casually occurs. It takes great thought, care, insight, commitment, energy. When it all come together, it bring out the best of who are you. Kalau kita nak jadi pemimpin yang baik, bukan cara yang mudah, tapi kena ada komitmen, kena ada pemikiran, kena ada tenaga, mesti nampak pemimpin energetik, Okay, ini saya tak boleh sentuh. Maka tidak susul ketua guru besar di peringkat sekolah dalam melaksanakan PPM, pertama ialah melaksanakan program bagi mencapai KPI utama. KPI kita apa? KPI kita misalnya antaranya kita hendak pencapaian akademik misalnya, disiplin, contoh. Menyebarluas KPI kepada semua warga sekolah. Memastikan keberkesanan pelaksanaan PBS di sekolah. Melaksanakan dialog prestasi di sekolah yang saya sebut tadi. Mengadakan sisi bimbingan kepada guru-guru. Mengadakan sesi dialog bersama ibu bapa dan komuniti setempat mengenai peranan dan sebagainya. Ini tidak susul yang perlu dibuat. Yang satu yang saya nak ialah perancangan tahun depan mesti berasaskan kepada pelan pembangunan pendidikan. Jadi perjalanan jauh bermula dengan langkah pertama. Melangkah dari sini. Jadi dengan itu saya akhiri pembentangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.